Baik, untuk kita mendapatkan gambaran terkini berkaitan dengan ketegangan yang berlaku di tebing barat ketika ini di atas talian adalah Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin. Fahmi merupakan Ketua Pokok Eksekutif bagi Global Peace Mission GPM. Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam. Fahmi, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, sudah tentu ini adalah selain daripada kita melihat antara serangan berbalas ataupun peperangan, bagaimana untuk kita memahami apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana memungkinkan dan juga meyakinkan Hamas untuk berbuat demikian? Ya, kita mengambil maklum bahawa apa yang terjadi adalah satu pengulangan dan satu lagi sikap keyakinan yang tinggi kepada kumpulan Hamas apabila mereka yang sebenarnya memulakan serangan pada kali ini berbanding apa yang terdahulu serangan yang dilakukan oleh Rizal ini. Tetapi pada masa sama boleh kita akui dalam beberapa tempoh kebelakangan ini berlakunya banyak pencabulan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Bagaimana kebanyakan daripada rakyat Palestin sendiri menjadi mangsa terkorban. Dan kita juga ambil maklum tentang ribuan tahanan yang sekarang ini berada dalam penjara di Israel. Jadi dalam keadaan dunia mungkin juga tidak begitu bersolidariti dalam konteks ini, malah kita nampak bahawa dia ada satu ketegasan dalam dunia Islam dalam hal ini. Jadi kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh Hamas pada hari ini adalah bukan satu serangan yang juga mewujudkan bukan saja Israel yang memang diketahui mempunyai berbagai fasiliti intelijen dan sebagainya, tapi serangan baik di tingkat air, daripada darat itu memberikan satu gambaran bahawasanya jangan dimain-main mereka yang berada dalam tekanan ini. Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihat dalam tempoh masa yang terdekat dan pastinya kita juga mengambil maklum ada beberapa tahanan yang diambil ataupun tawanan-tawanan perang khususnya melibatkan tentera rejim yang kini berada di Gaza. Dan pastinya saya fikir dalam tempoh terdekat ini pastinya ada satu negosiasi untuk melepaskan tahanan-tahanan Palestin yang berada di Israel untuk ditukar kepada tentera-tentera yang sedang ditangkap ini. Fahmi, bagaimana kita membaca naratif apa yang berlaku pada ketika ini? Di satu pihak, bagi pihak Hamas mengatakan mereka melancarkan operasi ketenteraan sebagai serangan balas di sebalik Israel. Ia menandakan ataupun ia menyatakan ia sebagai satu peperangan. Sebagai melihat daripada kacamata naratif apa yang perlu kita fahami pada waktu ini, apa yang berlaku yang berlaku di Palestin pada ketika ini, Fahmi? Saya lihat di sini adalah penggunaan istilah. Bila mana pihak Israel menggunakan bahawa mereka diserang. Dalam kata hari ini kita kena tahu bahawasanya Gaza itu sendiri adalah merupakan satu penjara terbuka. Setelah sekian lama mereka dipenjara secara terbuka hampir 7 dekad. Bagi saya ini satu tindakan untuk kita justifikasi bahawa mereka melakukan sesuatu yang berhak dan itu adalah merupakan tanggungjawab mereka yang berada dalam situasi bukan diseksa malah dibunuh. Malah kita kata orang yang melakukan itu sebenarnya yang kita perlu sebut bahawa mereka yang mengadili ada first place. Tapi ini kita sebut bahawa kita khawatir menggunakan terma-terma ataupun istilah-istilah ini akan akhirnya memberikan satu sikap simpati kita terhadap rejim. Padahal pada masa sama kita kena akui bahawasanya mereka yang kita sebutkan sebagai kelompok Murabitun yang berada di Masjid Aqsa, mereka yang mempertahankan Masjid Aqsa daripada diceroboh, mereka yang dihalau secara kita kata besar, skalanya besar, secara kita kata terang-terangan. Ini satu perkara yang dunia lihat bahawasanya itu satu perkara yang tidak ada apa rasa. Jadi bila mana rejim berada dalam situasi ketekan seperti ini suatu drama yang kita rasa mereka akan cuba cari elemen simpati dan sokongan masyarakat dunia terhadap apa yang terjadi. Walhal kalau kita lihat pada sisi yang lain, Palestin berada dalam tempoh masa yang sangat lama tanpa sokongan dan berada dalam keadaan yang tertekan. Fahmi, kalau kita melihat kepada reaksi di peringkat global khususnya bagi UK, Germany dan juga Itali telah pun menyatakan sokongan dan juga kondem serangan ke atas Israel ini. Mungkin pada waktu ini bagaimana kita melihat akan ada lagi kenyataan-kenyataan khususnya bagi negara Islam untuk menyatakan apa yang berlaku pada ketika ini?
Saya fikir ini masa yang terbaik untuk negara-negara Islam untuk terus bersolidaritas dan kembali semula kepada matlamat ataupun tujuan asal penubuhan OIC itu sendiri. Yang mana penubuhan OIC itu adalah merupakan satu elemen untuk menyokong dan ada satu sikap yang jelas terhadap dunia Islam. Jadi saya fikir dalam masa hari ini kita perlu buat satu evaluasi, kita buat satu kita kata apa, memberikan satu nafas baru dalam hal ini dan dunia Islam perlu dilihat selari. Dunia Islam pastinya perlu menunjukkan sikap yang lebih solidariti berbanding dengan sokongan yang datang dari negara-negara yang kelihatannya memang kita tahu bukan negara yang masih koris lah. Jadi dalam hal ini bila kita lihat dan kita pasti sekiranya ada condemnation, adanya satu sikap untuk kita kata apa, menghukum ataupun memberikan satu pandangan yang negatif terhadap apa yang berlaku di Palestin, saya fikir itu perlu kita ambil iktibar. Dan selanjutnya dalam konteks ini Malaysia Menteri Luar dan kali Perdana Menteri pergi untuk mengeluarkan satu kenyataan yang tegas dalam hal ini dan kita bersama-sama di tingkat masyarakat sivil akan mengeluarkan satu kenyataan bersama. Dalam konteks ini untuk kita terus ke depan bersolidariti dalam hal ini dengan kita memperbanyakkan hashtag. Ini satu perkara yang perlu kita buat di tingkat masyarakat sivil, orang awam. Kita perlu hebatkan hashtag demi Al-Aqsa ataupun demi Taufan demi Al-Aqsa. Taufan demi Al-Aqsa. Ini perlu diperhebatkan. Kita perlu perbanyakkan bacaan Nazilah kepada mereka yang hari ini ketika ini sedang berjuang di sana. Fahmi, mungkin yang terakhir sekali, apa yang boleh kita jangkakan dalam jam-jam yang akan datang dan juga beberapa hari akan mendatang ini, dan juga tadi disebutkan oleh Fahmi akan ada kenyataan oleh Fahmi dan juga rakan-rakan daripada NGO lain berkaitan dengan apa yang berlaku di Palestin, tetapi untuk Malaysia di mana sepatutnya kita berada dan apa yang perlu diambil oleh Malaysia dalam hal ini? Saya pasti dalam tempoh masa terdekat, saya fikir mereka yang berada di luar, macam kita yang ada di dalam negara, perlu kita perbanyakkan doa supaya tidak ada berlaku banyak casualty kematian. Dan saya fikir dalam masa terdekat ini juga telah, dalam masa kita bercakap ini, adanya retaliation ataupun serangan balas yang dilakukan terhadap mereka yang sedang dikepung di Gaza terutamanya. Dan saya pasti perlu ada satu mediasi dalam hal ini untuk main peranan dalam konteks ini dan kita doakan supaya tidak banyak orang kata apa mangsa-mangsa yang terlibat ataupun terjebak, tapi kemungkinan besar itu saya fikir tidak mustahil, tetapi saya fikir rakyat Gaza, rakyat Palestin sekarang bersedia, mereka tahu bahawa mereka berada dalam situasi seperti ini dan kita pastinya terus akan memperbanyakkan doa dan juga sokongan kepada mereka.